Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Video saya kali ini saya nak cuba terangkan ataupun saya nak kongsi kepada rakan-rakan semua petua ataupun teknik untuk memudahkan anda buat penajaan secara offline. Jadi untuk meningkatkan keupayaan anda buat penajaan ni sebenarnya, dia 50% tu datang daripada poin-poin yang kita akan terangkan. Dan 50% lagi datang daripada semangat dan keterujaan anda semasa bercakap. Jadi kalau anda menguasai kedua-dua bahagian ini, anda sudah menguasai ilmu penajaan secara offline. Jadi senang cerita, 10 orang anda jumpa, 9 orang akan join. Join akan register bawah rangkaian anda. Tapi kalau anda tak menguasai ilmu ni, itu yang masalahnya. Jumpa orang, boleh kata tiap kali kita jumpa orang tak nak join. Tiap kali jumpa orang bagi macam-macam alasan. Okay. Ada yang kata SIM card mahal lah, tak suka cari orang lah, tak ada duit lah, untung sikit lah. Okay. Tapi bagi saya sebenarnya tu, semua tu sebenarnya hanyalah alasan untuk mereka tak nak join bisnes ini. Kenapa mereka tak nak join bisnes ini bawah anda? Sebenarnya saya nak kata kita ni gagal nak buat presentation yang baik semasa nak buat table talk ataupun presentation yang face to face ni. Jadi di sini saya nak beri sedikit petua lah. Beberapa petua. Contoh nak buat presentation kepada orang lain. Masa nak buat presentation ini, itu yang saya kata 50% datang daripada poin yang kita terangkan. Saya cadangkan kepada tuan-tuan, kalau nak buat presentation pada orang ni, inilah poin-poin yang saya cadangkan untuk tuan-tuan terangkan. Pertama, terangkan tujuan SIM card ini. Tujuan SIM card ini untuk anda buat duit sampingan setiap bulan. Kalau orang tu lelaki, tuan kata, tujuan ni lah untuk tuan buat duit sampingan setiap bulan. Itu yang pertama. Kedua, macam mana tuan boleh dapat duit setiap bulan? Tuan-tuan terangkan lebih kurang saja 6-3-11 ni. 6-3-11 ceritakan dekat mereka, jika tuan-tuan dapat jual SIM card ni pada orang lain, apabila orang tu top up, tuan-tuan akan dapat duit. Jadi disebabkan handphone ni satu keperluan, top up ni kita tak perlu peringatkan pada orang lagi, repeat sale akan berlaku setiap bulan. Jadi itu boleh menyebabkan anda mendapat duit setiap bulan. Ini menyebabkan tuan dapat duit setiap bulan. Dia punya marketing plan simple je, terangkan 6-3-11, macam tu je. Itu saja tuan-tuan terangkan. Tak perlu terangkan yang 10, 3 saya pun dah tak ingat dah. Okay, tak perlu terangkan. Simple, macam mana mereka boleh dapat duit setiap bulan. Poin yang ketiga, saya suka cerita teknik mempercepatkan tuan dapat duit setiap bulan. 3 kali ganda. Teknik ni saya akan tunjukkan perbandingan buka 1 akaun dengan buka 3 akaun. Sekali kerja, duit masuk 3 akaun. Jadi senang cerita, untuk mudah fahamnya, 3 kali ganda lah. Okay? Tentu orang akan lebih berminat untuk dapat duit yang 3 kali ganda. Poin yang keempat, saya akan tunjukkan testimoni saya. Saya akan terangkan, ni testimoni saya bagaimana tuan akan dapat duit setiap bulan nanti. Tunjukkan bukti diri anda sendiri. Jangan tunjukkan bukti orang lain, tuan-tuan. Okay? Bukti yang tuan-tuan ada tu. Kalau salah satu sebab kenapa saya suruh buka 3 akaun kan, tuan-tuan akan dapat fast track nanti. Fast track. Dapat buka 3 akaun, dapat 2 kali fast track. Itu pun dah merupakan satu bukti. Tunjukkan bukti yang tuan-tuan dapat. Kalau tuan-tuan boleh print member area tu, yang statement member area tu print, bawa usung ke ujung ke pangkal, walaupun dapat sikit. Jangan tuan-tuan sibuk cerita income Cik Mazlan berapa, income orang lain berapa, income Hamka Marsaling berapa, income Sifu Zamri Nayan berapa, Rosen berapa. Ini semua tak perlu, tuan-tuan. Okay? Sebab orang tak kenal. Orang tak kenal siapa Mazlan Abbas. Orang tak kenal siapa Sifu Zamri Nayan. Yang orang kenal, yang prospek itu kenal adalah orang yang duduk di hadapan dia. Orang tu mungkin kawan yang dia percaya, mungkin saudara yang dia percaya.
Okey, jangan cerita orang lain. Tunjukkan income sendiri. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, bagaimana anda memulakan bisnes buat duit setiap bulan ini. Okey. Tuan-tuan boleh terus tanya, okey, macam mana tuan nak start bisnes buat untuk tuan dapat duit setiap bulan ini? Tuan nak yang modalnya RM100 ke lebih kurang? Kalau tuan nak yang modalnya yang dapat sekali ganda tadi tu, modalnya RM95 4%. Kalau tuan nak start yang 3 kali ganda tadi, nak dapat duit setiap bulan, supaya tuan dapat duit setiap bulan yang 3 kali ganda, tuan start dengan 3 SIM card. Modalnya banyak ni. Saya pun tak ingat berapa. 280, 290 lebih kurang macam tu. Suruh dia buat pilihan. Nak start dengan 1 SIM card, yang modal lebih kurang 100, ataupun yang modal lebih kurang 300. Mana satu dia nak start? Kalau tuan nak dapat duit setiap bulan dengan sekali ganda, ini. Nak yang 3 kali ganda, ini. Okey? Katalah dia pilih yang sekali ganda ataupun 3 kali ganda. Okey? Terus ajarkan dia macam mana nak aktifkan SIM card. Cakap saya kena ajar tuan. Supaya tuan sudah boleh mula dan tahu cara nak buat duit setiap bulan. Perkataan anda, tuan, encik, abang, kakak. Okey? Ini jangan tinggal. Jangan banyak sangat sebut mengenai saya tak mau tuan-tuan. Kita kena sebut banyak anda ataupun abang ataupun tuan, puan, akak. Yang ini kena banyak sebut. Macam mana abang sudah boleh mula dan tahu cara nak buat duit setiap bulan. Perkataan duit setiap bulan. Macam mana tuan sudah boleh mula dan tahu cara nak buat duit setiap bulan. Macam mana supaya akak sudah boleh mula dan tahu cara buat duit setiap bulan. Ini perkataan yang sering diulang-ulang, tuan-tuan. Okey? Poin yang ketujuh. Okay. Yang keenam tadi tu, tuan-tuan aktifkan SIM card. Tuan-tuan ajar dia cara nak aktifkan SIM card. Barulah balik dia boleh nak menaja orang lain, nak menaja isteri dia ke, suami dia ke, anak-anak dia ke. Kalau tuan-tuan buatkan, okey, kalau tuan-tuan buatkan macam mana dia nak buat bisnes dia sendiri? Tuan-tuan ingat kalau dengan ajar je mereka boleh faham. Memang 1, 2, 3 ABC tu mudah untuk kita sebab kita dah lalu. Untuk orang, budak-budak yang dah 5 tahun, 6 tahun, yang belum masuk sekolah, mengeja ABC itu adalah satu perkara yang sangat payah untuk mereka sebab mereka belum belajar lagi. Jangan sekali-kali aktifkan SIM card untuk orang lain. Ini kadang-kadang dah jadi AC, JC ataupun branch sibuk nak registerkan orang lain. Okey? Kalau tuan-tuan registerkan orang lain, macam mana dia nak belajar untuk buat duit setiap bulan? Dia takkan tahu. Kalau tuan-tuan setakat terangkan teori, dia tak buat sendiri, mungkin dia faham, mungkin faham lebih kurang 30%, 40% ataupun 50%. Balik dia ajar orang, seorang yang mengajar dengan ilmu 50%, sampai dekat orang bawah, paling tinggi tinggal 30%. Orang 30% ajar orang bawah paling tinggi tinggal 10%. Orang yang 10% ajar kat orang bawah, habis, kosong, tak tahu apa. Itu yang sibuk telefon saya, Cik Mazlan, macam mana cara nak aktifkan SIM card? Ada orang komplain, saya pergi HQ banyak kali. Saya semata-mata saya nak belajar macam mana nak aktifkan SIM card. Mana cerita upline mereka? Sebab, tak salah mereka. Sebab mereka mengajar bagi saya ilmu yang kurang efektif. Itu pendapat saya. Okey? Ketujuh, apabila dia dah aktifkan SIM card, aktifkan SIM card, gunakan data entry center. Hantar ke 0147057769. Suruh dia buat sendiri, suruh dia key in sendiri. Baru dia tahu cara nak buat duit setiap bulan. Poin yang ketujuh, lepas dah settle tu, ajarkan dia cara memasukkan bank account ke dalam member area. Supaya mereka yakin duit setiap bulan akan masuk ke dalam account bank sendiri. Kalau ini kita tak ajar dia macam mana dia nak masukkan bank account dia sendiri, kalau terlupa balik baru dia terfikir,
Aku tadi tak ada pun nak bagi bank account. Nanti komisen aku mana nak masuk? Ni agaknya masuk bank dia lah ni. Dan dia tak buat tuan-tuan bisnes ni. Hanya disebabkan syakwa sangka itu sahaja. Jadi yakinkan dia. Ajarkan dia macam mana nak masukkan bank account mereka ke dalam member area. Okey. Dan yang terakhir, apabila dia dah join semua apa, yang ke-8, suruh mereka pergi ke sekolah Tuan Excel. Sekolah percuma Tuan Excel. Percuma tuan-tuan. Suruh mereka belajar di www.tuanexcel.biz supaya mereka dapat meningkatkan ilmu untuk buat duit setiap bulan. Cakap dengan dia, tuan kena pergi belajar dekat website ini. Ini sekolah dia supaya tuan boleh meningkatkan ilmu untuk buat duit setiap bulan. Ini perkataan yang sering diulang-ulang. Tuan, abang, akak, duit setiap bulan. Dia yang dapat duit, bukan kita. Jadi barulah sampai mesej itu. Okey? Hantar mereka pergi sekolah. Kenapa? Tuan-tuan tak suka ke anak-anak tuan-tuan jadi pandai? Network tuan-tuan jadi pandai. Mereka ini sudah berbin atau berbintikan tuan-tuan. Mereka dah register, dah ID bawah mereka. Ajar mereka ke sekolah supaya mereka jadi pandai. Kalau tuan-tuan sendiri nak ajar, berapa lama tuan-tuan boleh ajar? Berapa ramai tuan-tuan boleh ajar? Kalau tak ramai, mungkin tuan-tuan boleh ajar. Tapi senang cerita, kalau tak ramai, komisen tuan-tuan maksudnya sikit lah. Kalau banyak, boleh ke ajar? Kalau level 1 tuan-tuan dah cecah sampai 500 orang, level 2 dah sampai 2,000, 3,000, boleh ke tuan-tuan ajar? Kalau tak mampu ajar, hantar mereka pergi sekolah. Biar anak cucu cicit tuan-tuan jadi orang pandai. Okey? Okey. Ni satu lagi yang saya nak pesan, pantang larang semasa buat presentation. Pantang larang nak buat presentation, saya punya pantang larang. Saya daripada 2010 dulu, kalau nak buat presentation, saya jarang dan kita tak perlu cerita pasal calling rate tuan-tuan. Calling rate ni, alright, contoh dia. Dulu zaman saya 2010 calling rate kalau tak salah saya 32 sen. Lepas tu turun 28 sen. Lepas tu dulu ada body, tune talk body 10, 10 body kalau tak salah. Harga jadi 24 sen. Saya pun dah tak ingat. Sekarang ni saya pun tak tahu berapa calling rate. Berapa kalau tak salah berapa nanti kejap. Berapa sekarang calling rate dia 20. Okey 28 sen. Alright. Kalau tuan-tuan cerita calling rate 28 sen tadi, tuan-tuan rasa apa yang bermain di fikiran prospek kita tadi tu? Jawapannya mahal. Betul tak tuan-tuan? Mahal. Sebab itu, orang eject tadi, awal-awal saya dah beritahu, salah satunya mereka mengatakan calling rate ini mahal. Ini salah siapa? Salah siapa yang berjaya mendivertkan fokus tujuan perniagaan ini untuk dapat duit sampingan tiap-tiap bulan? Bukan salah prospek tuan-tuan. Bukan salah dia yang mengatakan calling rate ini mahal. Yang salah adalah kita yang pergi cerita. Siapa suruh? Kita yang bagi peluru untuk mereka tembak kita balik. Dan kita terpaksalah menerangkan yang ini Tuan Excel ini rate kedua terendah di Malaysia. Kita nanti ada lagi jimat top up 30 dapat 4. Siapa suruh cerita tuan-tuan? Kalau tuan-tuan cerita, memanglah orang kata mahal. Sebab itu tuan-tuan susah untuk buat penajaan. Saya senang buat penajaan. Sebab saya tak cerita pasal calling rate. Kalau orang nak cerita pasal jimat calling rate saya punya murah, memanglah mereka suka membandingkan sebab kita yang cerita pasal calling rate. Tujuan utama cerita ni macam penerangan ini macam mana dia atau tuan boleh buat duit sampingan setiap bulan. Bukan nak cerita pasal calling rate. Tuan-tuan kalau nak berdebat pasal calling rate ni, ambil 3 hari 3 malam tuan-tuan. Saya boleh, orang lain boleh cerita mereka bertegang urat mengatakan calling rate mereka lagi murah. Saya pun boleh bagi macam-macam bukti, keluarkan bukti itu, bukti ini. 3 hari 3 malam. Tuan dapat closing orang ke kalau nak buat presentation 3 hari 3 malam? Okey? Jawapannya tak boleh. Sebab itu,
orang ramai susah nak buat closing. Saya tak pernah cerita tu. Saya tak pernah alihkan minda mereka daripada mereka untuk buat duit setiap bulan, tuan-tuan. Okey. Yang kedua, tak perlu cerita pasal harga SIM card RM95.40. Okey. Saya cerita kalau nak start perniagaan ini modalnya bawah 100. Modalnya bawah 100. Lebih kurang kalau tak salah RM55.40 kalau tak salah. Bawah 100 lah nak cerita. Nak memulakan perniagaan ini, nanti tuan dapat satu SIM card. Kalau tuan nak dapat duit setiap bulan 3 kali ganda, tuan start dengan bawah 300. Okey. Saya tak cerita. Kalau tuan cerita harga SIM card RM95.40, tuan-tuan agak apa yang bermain di minda mereka? Cuba jawab. Betul, jawapannya mahal. Okey. Mereka akan kata mahal sebab mereka mula membandingkan dengan harga SIM card yang lain. Kalau saya cakap memulakan perniagaan ini modal 100, agak-agak apa bermain di dalam minda mereka? Murahnya nak start bisnes ini. Kalau tuan-tuan cerita harga SIM card tu, bukan salah mereka yang mengatakan bisnes ini mahal. Sebab nak beli SIM card harga RM95. Tuan-tuan punya salah. Kita punya salah. Kerana kita yang cerita. Alright? Yang ketiga, saya tak pernah cerita pasal insurans. Berapa kita dapat insurans? Insurans apa? PA insurans. PA insurans. Insurans kemalangan. Kalau tuan-tuan cerita pasal insurans kemalangan, contohnya orang yang prospek yang di depan tuan tu, satu contoh dia, katalah orang tu pakai songkok ataupun pakai serban. Prospek ni. Yang ini kita tengok daripada sudut personality. Kalau tuan-tuan cerita pasal insurans, agak-agak apa dia nak tanya? Yang ini takaful ke tidak? Yang ini ada panel syariah ke tidak? Sebab orang yang duduk depan kita tadi concern dengan bab-bab ini. Okey? Agak-agak apa tuan-tuan nak jawab? Tak pening kepala nak jawab. Yang ini bukan panel syariah, yang ini bukan takaful, saya tak nak join lah. Jadi tuan jaja pula cerita benda ni, orang ni tak nak join pasal insurans tak takaful. Telefon HQ, tolong HQ, carilah insurans yang takaful. Okey? Padahal benda ini hadiah sahaja. Sebab itu tuan-tuan susah nak menaja orang. Tuan-tuan bagi bulat benda-benda yang tak penting. Sebab selama ni mereka pakai SIM card pun langsung. Tak ada insurans, tak ada pun bising. Bukan setakat tak ada takaful, tak ada insurans langsung. Tak ada pun mereka bising dan mereka masih menggunakan SIM card itu berpuluh tahun. Okey? Tetapi disebabkan kita bagi bulat, kita bagi peluru untuk mereka menembak kita, kita sendiri yang memberi alasan kepada dia untuk tak nak join bisnes ini. Kita sendiri yang mengubah fokus dia untuk menyertai bisnes ini daripada buat duit setiap bulan kepada insurans yang tak takaful. Siapa suruh? Memanglah tak dapat. Tak pasal-pasal kita bagi peluru kat dia. Lagi satu, kalaulah tuan-tuan ni cerita dekat orang prospek yang kat depan tu, dia seorang ejen insurans yang sangat berjaya. Tetapi dia nampak peluang ni, dia pun duduk dengar. Tuan pun beria cerita, ini dapat insurans 100,000 insurans kemalangan. Agak-agak apa dia nak buka mulut, tuan-tuan? Tentulah dia buka mulut pada ilmu-ilmu insurans yang tinggi. Sebab dia pakai insurans. Dia tanya, boleh tunjukkan saya insurans polisi? Tuan-tuan nak jawab apa? Oh, kena pergi dekat website. Awak datang terangkan kat saya pasal insurans, awak suruh saya pergi kat website pula. Awak buka cerita pasal insurans, saya nak tanya, macam mana awak tak tahu ni nak buat presentation kat saya ni? Kan kita yang masalah. Bukan dia. Kita sendiri yang mengubah fokus dia daripada buat duit setiap bulan kepada benda lain. Lepas tu, katalah tuan-tuan cerita pasal, top up ini dapat poin kapal terbang. Tuan cerita top up dapat poin kapal terbang. Kalau tuan-tuan cerita poin dapat kapal terbang, tuan-tuan tahu tak? Contohnya orang depan tu,
Kalau tuan nak bawa poin dapat kapal terbang, tuan-tuan tak boleh sponsor pilot tau. Tuan-tuan nak cerita naik kapal terbang free, dapat poin naik kapal terbang free. Tuan-tuan tak tahu, rupanya dia pilot. Tuan-tuan tak boleh sponsor dia, dia gelakkan dia. Okay. Maksudnya tuan-tuan menerangkan sesuatu yang jauh lebih rendah daripada apa yang dia ada. Kita tak tahu orang duduk depan kita siapa tuan-tuan. Okay. Sebab itu ramai orang gagal nak buat closing. Sebab patutnya kita menceritakan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia ada. Ini kita sibuk ceritakan benda yang mereka ada jauh lebih baik, kita buang masa, dan kedua kita membuka kelemahan perniagaan kita sendiri. Contoh, tuan-tuan cerita package umrah. Ni bagus dapat umrah ni, kalau tuan buat dapat sampai komisen berapa, 1,000, 2,000 ke dapat claim package umrah. Tuan cerita dekat travel agency yang bawa orang sebulan sekali pergi umrah. Tuan tak boleh sponsor dia. Dia akan gelakkan. Ataupun tuan cerita package umrah dekat orang yang berasal, orang yang duduk dekat Madinah ke, memang dia duduk kat sini, yang selalu pergi balik, tuan-tuan tak boleh sponsor kat dia. Sebab dia memiliki sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada apa yang kita offer. Bottom line dia, jangan cerita perkara lain selain daripada bagaimana tuan boleh dapat duit setiap bulan. Itu sahaja beza SIM card Tuan Excel ini yang tidak ada pada SIM card yang lain, tuan-tuan. SIM card lain tak ada. Ini yang ada. Okey. Tuan-tuan cerita pula top up 30 dapat 40, top up 50 50 dapat berapa, saya tak ingat. Tuan-tuan cerita dekat orang yang berjawatan tinggi, yang memang company dia bagi tiap-tiap bulan 500 lah. Duit apa ni, duit bil dia. Dia pakai bil pula. Kita bercerita beria cakap yang ini prepaid. Tuan tukarlah daripada, tuan pakai apa? Celcom. DG, Maxis, katalah dia pakai Celcom. Okey. Tuan bertukarlah. Tuan punya apa? Postpaid. Yang ini prepaid. Tuan tukar daripada postpaid pergi prepaid. Tuan boleh kekalkan nombor lama ni. Pergi prepaid. Nanti apa tuan dapat? Tuan top up 30, tuan dapat 40. Tuan top up 50, tuan dapat 70. Dia pun kata, saya tiap bulan company bagi 500. Apa tuan-tuan nak jawab? Tak apa, tuan tukarlah juga. Tukarlah kepada prepaid. Lagi baik ni. Top up 30 dapat 40. Saya tak payah top up. Company top up kan tiap bulan. Apa tuan-tuan nak jawab? Tuan-tuan nak offer seorang yang pergi kerja, balik kerja, naik kereta Mercedes contoh dia ada driver. Tuan-tuan nak pergi offer satu perniagaan, suruh dia pergi kerja, balik kerja naik basikal. Juling biji mata tuan-tuan nak terangkan kat mereka, baik tuan pergilah kerja naik basikal, dia punya seat empuk, dia punya steering ni bagus, brake mencengkam, tayar ni jenis Michelin. Tak payah lagi, tuan tukar daripada naik kereta Mercedes ni, bawalah basikal, pergi kerja. Itu kerja-kerja yang kurang bijak, tuan-tuan. Okey? Kerja-kerja yang kurang bijak, dan tidak mustahil siapa yang menggunakan teknik tersebut menghadapi masalah untuk buat closing. Sebab mereka membuka satu persatu pekung ataupun kelemahan perniagaan ini. Mereka sendiri yang divertkan orang punya pemikiran daripada tujuan asal orang join Tuan Excel. Dan selagi tuan-tuan bukakan pekung-pekung itu ataupun kelemahan-kelemahan itu, selagi itulah tuan-tuan akan menghadapi masalah nak buat closing. Okey? Yang itu saya punya petua, kerana sampai hari ini alhamdulillah saya tidak ada masalah nak buat closing. Saya tak ada masalah nak buat nak registerkan orang, nak dapatkan orang register bawah saya. Memang saya tak register banyak, tuan-tuan, tapi dah masuk 5 tahun. Average sebulan 20 orang. Paling-paling tinggi 25 orang, paling-paling rendah dalam 15 orang. Tuan-tuan letak target. Macam mana nak sponsor orang tiap-tiap bulan 10 orang.
Kalau tuan-tuan buat benda ni, carilah ilmu untuk menaja paling kurang 10 orang. Okey. Menaja 10 orang, tuan-tuan buat aja benda tu, bila ada penajaan yang lain ni tuan-tuan akan dapat. Calling rate murah, memanglah jadi murah untuk diri tuan-tuan. Sebabnya, tuan-tuan top up 100 ke 200, dapat 1000, 2000, apa masalah? Okey. Insurans tuan-tuan akan dapat. Tiket kapal terbang, bukan setakat tiket kapal terbang percuma tuan-tuan. Kapal terbang tuan-tuan boleh beli kalau komisen tuan-tuan besar. Okey. Package umrah, tak payah tunggu package umrah daripada company. Kalau komisen tuan-tuan dah cecah 50,000, 60,000, 100,000, tuan-tuan boleh pergi umrah berapa kali yang tuan-tuan nak pergi. Okey. Jadi, ini poin-poin yang saya lihat ramai orang menghadapi masalah untuk buat closing. Makin banyak tahu tentang Tuan Excel, makin tak boleh buat closing orang. Makin banyak tahu tentang Tuan Excel, makin tak boleh closing orang. Saya kena cerita benda ni tuan-tuan, sebab saya lihat dah beberapa bulan ini penurunan daripada segi penajaan. Overall di dalam Tuan Excel, saya nampak penurunan. Sebab itu saya tak senang hati, saya cerita, mungkin saya terangkan macam mana. Sebab saya tak menghadapi masalah. Ramai ada lagi kawan-kawan lain tak menghadapi masalah untuk buat penajaan. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, masa awal-awal buat Tuan Excel dulu, kami beruntung sebab tidak banyak benefit yang ada dalam Tuan Excel. Sebab itu tak boleh cerita. Apabila tak boleh cerita benefit, sebab tak ada. Mana ada top up 30 dapat 40, top up 50 tak ada tuan-tuan. Mana ada package umrah, tak ada tuan-tuan. Mana ada top up dapat poin kapal terbang, tak ada. Cabutan bertuah ke apa ke, semua mana ada waktu itu. 2010 waktu awal-awal kami buat, tak ada role model, tak ada nak tunjukkan testimoni orang lain. Harga calling rate kalau tak salah masa tu 32 sen, tak cerita pun. Tapi kami mudahlah waktu itu sebab tidak ada benefit. Bila tak ada benefit, tak boleh cerita. Hanya fokus kepada buat duit setiap bulan. Sebab itulah ilmu yang saya pakai daripada 2010 sampai sekarang. Sebab tuan-tuan tanya saya benefit, banyak yang saya tak tahu. Boleh kata semua saya tak tahu. Tapi boleh kata semua saya dapat benefit tu tuan-tuan. Alright? Jadi bila saya tak tahu, saya tak boleh cerita kat orang. Saya hanya fokus cerita macam mana tuan boleh dapat duit setiap bulan. Okey? Saya harap dengan perkongsian ini boleh membantu anda, ada faedahnya sikit sebanyak, macam mana nak buat penajaan secara offline. Mudah-mudahan penajaan anda meningkat. Bila penajaan anda meningkat, automatically komisen tuan-tuan pun akan meningkat. InsyaAllah, semoga apa yang saya sampaikan ini ada faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.